Assalamualaikum Bunda Siti Aisyah Abdullah, Hafizah Zahrum, Anissa Syafi'i, Nur Jannah, Nur Alis, Nur Najwa Farha, Nik Najwa Farha, Farli Zaman Akhir, satu tujuh. Encik Marina, Zalina Ina, Tuntat, Linda Kecil, tak kerja ya hari ni. Rodia Syarif, ya Allah Cik, bagusnya join kuliah pula. Salma Yahya, Nur Aini Abdul Rahman, Khaizatul Azni, Zarina Adam, Suhana Adris, Juriah Nur, apa khabar? Salma Yahya, Cahaya Ma'arif. Amboi, bikin orang jealous Siapa ni? Kecil sangat tulisan Jawi tu, tak nampak. Salina Muhammad Hashim, Hasna Haji Mat Isa, Fadilah Isa, Wan Radiah, Sharifah Safiah, Siti Rafi'ah, Cik Lian Ibrahim, Nur Aidah Aida. Tadi kami join Google Meet kursus Umrah Ustazah, minta link dengan Ustaz. Bagus. Hasnani Zainal, Maslizah Bagiran, Hartini, Supiah, Hasma, Jiria Riaman, Subhanallah, Nurihan, Kaila Cinta, boy sedap nama, Tukiah Muhani. Tukiah Muhani ni rasanya kakak kepada Cik Latifah kita kan? Masya Allah, tabarakallah. Tak ada sayang Siti Fatimah, kita buat tadi tu hanya untuk yang dapat link Google Meet tu sebab kita buat macam ala close jugalah, insya-Allah minggu depan. Kita kursus umrah ni macam payah sikit nak buat live sebab kita bergerak kan? Kita bergerak. Okey, off day hari ni Ustazah ku sayang. Baiklah Linda ku sayang, Kak Naza, Suryani, Mahani, Zalina, Noni Baba, Azizali, Nora Johan, Salbiah Amran, Rosmah Kasim, Ani Batrisha, Nur Faraim Suhaimi, semput Zainun Abdullah. Masya Allah Cik Tukia, Masya Allah. Semoga Allah izin kita bertemu pula, okay? Bedah Ismail, Fatimah Muhammad, Emilia Aziz. Ada hujung minggu tak sibuk dengan cucu ke? Siti Azmahani Muhammad, Aimuni Fazil, Milsha, Haniah Baharudin, Maria, Hasnani Zainal, Surya Munaji, Indon Eci, Ros Nani Syamsuddin, Norita Muhammad. Alhamdulillah, Nur Lehadena, Alhamdulillah, Halimah Hasan, Satriani Nani, Masya-Allah, tabarakallah. Boleh tak bagi tahu Ustazah, anda terbuka tiba-tiba ada live ataupun memang anda tunggu? Kalau yang memang tunggu, memang ingat kuliah hari ni 5.30, tolong tulis, ya saya tunggulah tahzan. Kenapa sahabat-sahabat muslimat? Sebab Ustazah tahu pagi tadi ada yang tunggu. Jadinya saya buat live sekejap berada di studio TV Al-Hijrah. Sebab lama dah Skype kan, tiba-tiba tadi saya bersetuju untuk pergi studio TV Al-Hijrah. Sebabnya habis saja live di TV Al-Hijrah, Ustazah terus start kereta. Secoet je tangga nak naik ke studio TV Al-Hijrah dengan tangga nak naik ke Masjid Negara. Secoet je, tapi bawa kereta jugalah, tukar tempat parking. Masya Allah. Terima kasih yang tunggu. Kak Amy jujur sebab tunggu. Masya Allah, sebab apa tak terbaca lah Kak Amy. Alhamdulillah, Masya Allah. Linda Kecil, tak payah kata saya tunggu, sebab anda adalah orang yang selayaknya berkongsi kisah dengan kami
menyebabkan kami tak sepatutnya bersedih dengan ujian yang Allah beri kepada insan mulia seperti Linda kecil yang Ustazah temui ketika Ustazah ke Johor baru-baru ni. Subhanallah, Masya Allah. Ustazah dah bercerita sekejap-sekejap. Nanti bila Ustazah dapat sesuatu kisah yang betul-betul menjentik hati, itulah jadi bahan ceramah Ustazah. Okay, benda yang baik-baik kita kongsikan, benda yang menghidupkan jiwa kita kongsikan. Ya, Nora Johan live dengan Ustazah di TV Al-Hijrah. Lepas tu Ustazah ke Masjid Negara. Lepas tu Ustazah balik rumah, rehat sekejap. Tak sempat makan pun sebenarnya. Terus pergi ke surau, kursus umrah. Tapi balik daripada surau, terus makan nasi yang tak sempat nak makan tadi. Nasi kukus ayam dara. Tapi tak tahulah ayam tu betul-betul dara ke tidak. Tapi sakit balik gigi sebab makan ayam. Itulah belum sempat nak pergi jumpa dentist. Sebenarnya selagi boleh tahan je. Betul, tiada kebetulan. Masya Allah, bagusnya. Subhanallah. Jumpa Ustazah kursus umrah. Bagus-bagus. Saya suka orang yang memang nak belajar. Okay, dengan belajar dan bersungguh-sungguh tu nanti Allah pasti mudahkan urusan kita. Percayalah. Terima kasih Nur Hamizah Matno. Okey, 10 minit dah daripada 5.30. Maka kita start. Tapi saya minta maaf, tak tahu macam mana nak kata. Tak boleh loading je nak tulis bab dan tarikh hari ni. Nanti live Ustazah tulis kemudian. Allah. Kak Yasmin Yaakob, orang hantar nasi tadi tapi tak sempat nak makan. So makannya lepas kursus umrah tadi. Itu kira kalau breakfast dengan lunch, brunch kan. Kalau lunch dengan dinner, kira apa? Apa nak sebut? Lana. Okey, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya terbaca satu komen tapi saya tak sempat nak stop. Dia kata semalam dia dengar Latahzan bersama tolong copy balik, Ustazah nak baca balik. Bersama dengan klien Cina, dia kata, kalau tak silap. Lepas tu dia rasa tenang dengar. Masya Allah, kita doakan sama-sama semoga Allah beri hidayah. Semalam masa dengan kuliah Ustazah kat pejabat kot, kebetulan ada klien berbangsa Cina. Dia teruk dengar, dia boleh cakap yang ni tak payah baca lah. Sedangkan dia tak tengok Ustazah. Dia cakap saya faham lah tu maksudnya. Tadi saya kuliah di Masjid Negara. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, saya kuliah di Masjid Negara. Ada seorang hamba Allah jumpa Ustazah. Ustazah, saya ada kawan Cina. Dia nak masuk Islam sangat, tapi mak dia tak bagi. Jadi sebab mak dia dah fobia, adalah dia kata saudara dia masuk Islam, lepas tu dibuang keluarga, benda macam itulah, kita faham. Tapi dah 3 tahun dia ke pejabat pakai pakaian bertudung. Masya Allah, tabarakallah, bertudung dengan kemas, elok. Cina ni bertudung. Sebab dia memang nak masuk Islam, tapi dia takut dengan mak dia. Macam itulah. Jadi Ustazah kata sebenarnya dia boleh buat keputusan atas diri dia. Kita sama-samalah doa insya-Allah. Sebab bukannya budak bawah umur pun kan. Tak ada benda yang menghalang undang-undang dalam negara kita Malaysia ni. Okey, subhanallah. Siti Roslani Tajuddin, Zaidah Zaid. Baik. Kita hari ni adalah menyambung Latahzan bab ke-117. Anda ingat lagi, semalam kita bawa 2 tajuk, 115 dan 116. Hari ni kita bawa 117. InsyaAllah bersambung dengan 118. Terima kasih Ummu Redha mengingatkan kita sahaja kami menuntut ilmu pada petang ini lillahi ta'ala.
Maknanya kita betulkan niat. Okey, demi Allah, untuk Allah, kerana Allah, semuanya lillah. Semoga tiada kepenatan, kelelahan untuk kita. Hai JDT, Nur Azlina syukur. Terus terbayang wajah. Ini untungnya bila kita dah bertemu. Subhanallah. Izzah Abdul Rahim, anda orang mana ya? Saya macam selalu nampak, lepas tu nak kenal ke kita pernah jumpa sebenarnya? Masya Allah. Betul Kak Nazar. Bab 117, muka surat 233. Saya pun pakai kitab baru. Baik, kita teruskan. Tajuk bab 117. Jangan bersedih. Lakukan tip menjauhi kegelisahan. Kan selalu kalau dalam majlis ilmu sebagainya orang tanya, Ustazah apa tips? Macam pagi tadi di Masjid Negara, Ustazah berikan kami tips untuk ikhlas dalam amal. Ustazah berikan kami tips untuk istiqamah. Itu dua soalan daripada seorang hamba Allah yang sama. Jadi Ustazah sebutkan apa sahabat-sahabat, setiap kali saya berada dalam majlis ilmu, saya mendengar soalan yang sama. Tip nak istiqamah, tip nak ikhlas. Benda yang paling sukar untuk disebut. Tapi kita takkan dapat tanpa kita perjuangkan dua benda ni. Maka Ustazah mulakan jawapan pagi tadi dengan Ustazah kata, saya sendiri tak pernah tinggal doa dalam sujud saya, dalam ibadah saya untuk wahai Allah, anugerahkan aku ikhlas dan istiqamah. Anugerahkan aku ikhlas dan istiqamah. Sebab ikhlas ni benda yang sukarnya untuk dicapai. Sedangkan itulah modal utama, mahar utama untuk kita merebut redanya Allah. Yang paling diredai Allah adalah orang yang paling ikhlas. Nak dapat istiqamah tak ada cara lain kecuali dengan bermujahadah. Sarawak ke Izzah? Ya Allah. Kita pernah jumpa ke Izzah? Sebab saya pernah buat program di Sarawak. Adakah anda sahabat lama saya ataupun sahabat baru yang insya-Allah ukhuwah fillah til jannah? Amin. Baik. Batu Pahat Johor hadir. Nur Jannah Hadi Minallah. Masya Allah, sedapnya nama dia. Allahumma salli ala Muhammad. Usaha cari ikhlas. Baik. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang yang diserang insomnia? Insomnia kan sebenarnya ni. Insomnia ni adalah penyakit, ditulis sini insomnia. Betul ke insomnia? Setahu saya insomnia kan. Ada Dr. Maizura. Ada mana-mana doktor. Betulkan saya kalau saya sebut salah. Tapi tak apalah, makhraj yang tak menjejaskan bacaan. Lama dah kita tak jumpa nama-nama pokcik kita kan dalam kitab Latahzan. Insomnia adalah penyakit sukar tidur di malam hari sehingga membuat seseorang merasa gelisah di atas ranjang. Di atas katil ni sebenarnya kan. Maknanya merasa gelisah waktu nak tidur. Bahaya ranjang-ranjang Dia harus melakukan hal-hal berikut. Apa dia? Jadi kita nak baca sekarang ni. Betul kan? Suzita Muhammad Said, insomnia. Nak Hasnani nak jalan jengka, faham? Nak aja lah orang ajak berjalan. Salmah Labula dari Kota Kinabalu, Sabah. Masya Allah. Ahlan. Silakan. Ustazah, semoga kami, apa hadiah Agoy nak tulis ni? Semoga kami, putus dah. Zaimah Musa, rindu nak jumpa lagi. Zaimah Musa ni macam biasa dengar nama ni. Insomnia, betul lah. Ini tulis insomnia. Rasanya hilang ingatan. Ya ke? Cik Zainul Abdul Rahman, dah sihat ke? Kabarnya dia sakit ni, memerlukan perjuangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Kak Rifkah Husni, istiqamah dan ikhlas mudah disebut tapi tak mudah direbut. Ia memerlukan perjuangan terbaik. Subhanallah, saya terkesan tadi bila dengar ceramah Ustazah kat Masjid Negara pagi tadi. Ruzaimah Zakaria, ceramah Ustazah di Masjid Negara pagi tadi tu sebenarnya dah diulang berkali-kali. Kalau untuk sahabat-sahabat muslimat close group demi ummah kerana Allah, dan yang dah lama follow Ustazah Zai, sebab itu adalah tulisan Ustazah dalam buku nota demi ummah kerana Allah, page depan sekali.
Jadi 10 perkara tu sampai Ustazah kata siapa je yang dah follow kita. Ustazah pun malu sebenarnya nak cakap follow Ustazah rapat-rapat ni. Sebenarnya Ustazah banyak aib, banyak kekurangan. Cuma yang follow isi buku yang Ustazah tulis tu lah. Ustazah tulis sebenarnya Ustazah mencari kekuatan untuk sama-sama beramal dan mengajak seramai mungkin beramal. Tapi masih manusia yang penuh kelemahan, kekurangan. So 10 perkara yang Ustazah senaraikan di Masjid Mardiyah tadi, Masjid Negara tadi, sebenarnya adalah perkara yang diulang-ulang dan kita bukan tak tahu kan? Kita tahu semua. InsyaAllah sahabat-sahabat Latahzan, kita doakan bonda kita Zainun Abdul Rahman diberi kesihatan yang baik insyaAllah. Beliau tak sihat ni, okay? Beliau PM Ustazah, kita doakan diberi kesihatan yang baik insyaAllah. Untuk apa nak sihat? Untuk beribadah kepada Allah dengan sempurna insyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Sebelum ni saya hanya baca buku insyaAllah berlapan. Khadijah Umi Alia, anda orang hebat insyaAllah. Dipilih Allah mencintai majlis ilmu. Apa yang mesti dilakukan? Pertama, mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan. Saya seronok sampai saya nak buat 2 tajuk hari ni. Sebab macam ayat-ayat yang kita selalu ulang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam bizikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 13. Surah Ar-Ra'd ayat 13. Alam bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Subhanallah, sahabat-sahabat Latahzan, apalagi yang tips kan? Tip ke tips. Jangan bersedih. Lakukan tip menjauhkan kegelisahan. Jadi tipnya yang pertama, mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan. Maknanya jelas dalam Quran, jelas datang daripada ajaran Nabi SAW. Sebab ingatlah kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 13, hanya dengan bizikrillah, mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Jadi kat mana lagi? Ada masalah tapi tak nak balik kepada Allah. Kau nak buat apa lagi? Maka ada masalah besarkah, kecilkah, kembalikan kepada Allah yang maha besar. InsyaAllah bila minda hati kita fokus kepada Allah yang maha besar, datanglah masalah besar mana pun, masalah itu akan menjadi kecil. Kerana kita sibuk membesarkan Allah dengan zikrullah. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Kak T. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Hisham, kalimah yang anda tulis ni sama saja di semua live. Jadi tolong tinggalkan di ruang komen ini alamat penuh dan nombor telefon anda. InsyaAllah anda dibantu. Okay, jangan copy paste no. Okay, jadi ada nombor telefon, ada alamat rumah, insyaAllah akan ada orang datang ziarah. Okay, insyaAllah kita gunakan platform macam ni untuk saling bertolong bantu insyaAllah. Tapi kita nak salurkan insyaAllah kepada benda yang insyaAllah benda yang benar. Sebab watawassaw bil haq watawassaw bis sabr insyaAllah. Baik sahabat-sahabat, sekejap ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sekejap ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Tu ada. Okey, ada sebab lah tu. Okey, baik. Yang kedua, meninggalkan kebiasaan tidur di siang hari kecuali terpaksa. Jeng, siapa yang sepanjang tadi tidur pagi hari? Nak kena piat ni. Siapa yang lepas zuhur tadi tidur? Bulat dah mata Ustazah. Tengok ni. Meninggalkan kebiasaan tidur di siang hari kecuali terpaksa. Siapa geng dengan Ustazah? Asal siang je tak boleh tidur. Asal siang je tak boleh tidur. Tak kira lah penat macam mana pun, susahnya nak tidur siang. Walaupun tengah bersantai-santai, susahnya nak tidur siang. Ada je benda nak dibuat. Buat dari pagi sampailah ke malam. Buat. Lepas je solat isyak. Kadang-kadang tak sempat solat isyak. Lepas maghrib kalau boleh landing sekejap, memang qalu, gaib terus.
Tapi sebab kita tahu diri kita ni, kalau aku baring ni memang lelap tak lah, maka cari kerja lagi selepas maghrib supaya kita terus dapat solat fardu isyak. Lepas je isyak tu kadang-kadang kalau larat dah ni landing, tidur dengan telekung-telekung tu kadang-kadang. Allahu Akbar, maknanya pantang malam mesti tidur. So elakkanlah sahabat-sahabat suka tidur siang, kecuali terpaksa, kita tak sihat, rasa lemau sikit, rasa macam terlelap depan TV, terlelap tengah lipat kain. Ada ke orang terlelap tengah lipat kain kan? Kecuali terpaksa. Okey? Sebab apa? Allah jadikan وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, An-Naba ayat 11. Dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Sebab tu ayat ni nanti akan kita jumpa lagi. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, dan Allah jadikan malam tu sebagai pakaian. Maksud kita nak sebut pakaian yang macam mana ni? Semua orang menjadikan malam adalah tempat untuk kita melepaskan lelah daripada kepenatan bekerja di siang hari. Jadi kalau malam pun tidur, siang pun tidur, muslimin muslimat dirahmati Allah, apa yang kita nak dapat manfaat dalam hidup ini? Okey, malam Allah ciptakan memang untuk berehat. Siang, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, qaidullah tu bagus. Okey, Ustazah maksudkan tadi yang tidur sepanjang. Tak boleh sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kalau tidur sebelum menjelangnya zuhur, itu sunat. Jadi tidurnya pun bukan okey buka aircon, tarik selimut, itu bukan qaidullah lagi, dah jadi innalillah nanti. Konon-kononnya nak qaidullah, nak tidur sekejap je. Tiba-tiba muslimin muslimat dirahmati Allah, pukul 3.30 petang tak bangkit lagi, dekat nak asar baru bangkit zuhur. Itu dah memang innalillah terus. Sakit. Gurau, janganlah marah sangat. Okey sahabat-sahabat, yang ketiga kita perhatikan, membaca dan menulis sehingga datang rasa mengantuk. Masya Allah tabarakallah, kita disuruh untuk menghilangkan tip ni, lakukan tip menjauhkan kegelisahan. Maknanya kita disuruh membaca dan menulis sehingga datang rasa mengantuk. Tu dia, betul lah kitab ni. Dia memang tahu dengan kita membaca mengantuk, dengan kita menulis mengantuk. Ustazah penulis buku, tap. Tak larat dah, rehat dah sekejap. Lepas tu membaca kita dapat ilmu. Tolonglah, Masya Allah, kita paksa diri kita untuk suka membaca. Dengan membaca kita dapat ilmu. Biasa lebih-lebih lagi baca kitab tebal kan, kitab La Tahzan. Kalau baca sendiri, kitab La Tahzan baca sendiri, anda rasa ada masa nak pening kepala, anda rasa nak mengantuk, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita sebutkan biasa je kalau waktu kita membaca dan menulis tu datang rasa mengantuk. Jadi kenapa kita nak hilangkan kegelisahan kita tu dengan membaca dan menulis? Terkadang kita dah belajarkan dalam kitab La Tahzan awal-awal dulu, para penyair yang hebat-hebat yang menulis syairnya dinukilkan dalam kitab La Tahzan, mereka menulis dengan pengalaman hidup mereka. Jadi apa yang mereka tuliskan itu adalah satu intipati yang baik untuk pengajaran dirinya dan kepada orang lain juga. Jadi kenapa kita membaca? Kenapa kita menulis? Untuk mengurangkan kegelisahan. Jadi lagi, kalau hebatnya lah kalau kita ni jadi manusia yang lagi banyak masalah, lagi membaca. Masya Allah, ada ke? Ataupun dandan lena kan. Sebab tu Ustazah duk sebut, kadang-kadang makcik-makcik kat masjid, Ustazah, cik sekarang ada masalah lah. Masalah apa cik kan? Masalah cik tak boleh tidur lah Ustazah kan. Cik dah cuba dah makan ubat tidur apa semua, doktor bagi dah, jangan cik bahaya tu, duk ambil ubat tidur tu. Dah tu Ustazah cik tak boleh tidur. Senang je cik, Acik ambil kitab yang tebal-tebal dalam almari kitab acik tu, kan banyak acik beli kat ustaz-ustaz. Asal ustaz jual kitab je, acik lah tukang belinya. Lagi tebal lagi acik berbangga, tak kisah mahal. Sebab apa? Wah, nanti orang ingatkan aku baca ni, padahal yang bacanya almari, bukan kita. Maka buku-buku tu cik, acik buka je buku, kemudian acik baca. Kompom tak sampai 2 muka surat acik dah menguap.
Lepas tu acik tidurlah dengan lena. Bangun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tersentak lagi. Risau. Anak yang duduk luar negara macam mana, cucu yang sakit macam mana. Kan mak-mak ni macam-macam risau. Dah tak boleh tidur lagi, kelepah, tak boleh tidur dah. Okay, ambil lagi buku tebal-tebal. Baca lagi, sekejap je ngantuk. Kompom sahabat-sahabat. Kak Siti Roziah Osman kata, macam terasa je. Ini memang nak bagi rasa ni. Sebab buku-buku yang kita beli tu sahabat-sahabat, kadang-kadang menjadi satu penawar. Penawar macam mana? Bila kita ada kegelisahan, bila kita rasa macam tak boleh tidur, ambillah buku-buku tu dan baca. Buat istiqamah tiap malam rasa tak boleh tidur. Dahlah kita akan mengantuk dan boleh tidur, boleh istirahat. Kita juga mendapat ilmu. Kan? Wah, Mama baca buku Latahzan tu dah sampai muka surat 233. Mama istiqamah ke? Hari-hari ke dengar kuliah Ustazah Zaid? Tak, Mama malam-malam selalu tak boleh tidur sejak bapa engkau meninggal. Jadi bila tak boleh tidur tu Mama baca, dapatlah satu muka surat setengah, Mama lipat sampai dapat muka surat 233 ni. Contoh, okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi bacalah supaya kita mendapat ilmu dan hilang kegelisahan tersebut. Ini tips yang diajarkan oleh Dr. Aid Al-Qarni. Anda jangan pandai-pandai cakap Ustazah sindir lah, perli lah apa, sekian dimaklumkan. Sebenarnya Ustazah nak tanya, siapa yang dah beli buku Ustazah Angan-Angan ke Firdausi? Siapa dah beli buku Ustazah Dari Lisan ke Tulisan? Siapa dah beli buku Ustazah? Mana dah satu lagi ni? Oh, kat situ baca tadi. Dakwah Penuh Ukhuwah. Siapa dah baca buku-buku tu? Ke ada nak cakap, saya dah beli Ustazah tapi tak baca lagi. Sampai bila nak baca? Sampai bila nak baca? Nak Ustazah buat pertandingan ke? Siapa yang dah baca buku Ustazah ni, sila tuliskan nota pendek. Pemenangnya adalah Okey. Baik, kena bacalah sahabat-sahabat muslimin muslimat. InsyaAllah dia akan menjadi perawat. Itu juga merupakan satu cara untuk kita mengingat. Satu cara sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk kita dinaikkan darjat. Kerananya dengannya kita mendapat ilmu. InsyaAllah sahabat-sahabat. Amboi, kan dah kena mata busan. Okey. Dah beli dan baca. Terima kasih Ariza Ahmad Nawi. Masya Allah. Terbaru Legasi Abah. Legasi Abah habis dah. Siapa nak dapat Legasi Abah boleh beli dekat tim Legasi Abah lah, insya Allah. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. 4. Menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat pada siang hari. Yes. Itulah Ustazah Zai. Saya suka menyibukkan diri di siang hari. Tak ada kerja pun saya cari kerja. Sebab apa? Sebab saya nak dapatkan tidur yang berkualiti. Bila saya tidur malam, pantang letak je kepala atas bantal. Tak sempatnya nak usung lengan atas dahi. Tak sempatnya nak meleleh hayat mata, duk fikir masalah. Tak sempatnya nak, kalau besok, kalau tak sempat. Memang terus, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Fresh rasa bangun. Tak kira lah 4 pagi, 5 pagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah rasa fresh. Sebab apa? Sebab kita betul-betul tidur yang berkualiti. Tapi siang hari ni sebenarnya bukan tidur yang berkualiti. Maka bila Allah tak beri kesesuaian untuk kita tidur pada siang hari, gunakanlah siang hari tu untuk terus-terusan bekerja. Ini kebiasaan. Ustazah tak cakap pasal orang yang kerja shift, memang punca cari rezeki dia macam tu kan, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Terima kasih Baizura Badlisha. Rasa lama dah tak sebut nama Baizura Badlisha. Apa tu? Saya macam bila pakai tudung color putih-putih ni, perasan tak bila Ustazah pakai tudung color macam ni, macam susah nak baca sikit tulisan. Sebab tulisan tu putih kan. Macam tu lah, kan. Bukan tak nak baca sangat, yang panjang-panjang tu rasa macam sebab mata saya silau ke macam mana. Siang hari banyak kerja nak buat. Betul Hanisa Syafi'i, Masya Allah. Baik, termasuklah siang hari Sabtu Ahad. Kita kadang-kadang mentaliti yang orang bekerja Isnin hingga Jumaat. Kadang-kadang lah contoh, kod lah bos telefon. Kau boleh tak tolong pergi pejabat sekejap, ambilkan fail ni hantar kat rumah akak. Bos tu akak lah. Kan kacau je orang nak kerja, orang nak cuti pun suruh bekerja. Kadang-kadang. Ada kan. Tapi kan sahabat-sahabat muslimin muslimat, kalau kita tak buat apa-apa pun kat rumah,
kita carilah kerja. Dan kadang-kadang Allah sengaja bagi kita kerja dengan mendatangkan orang-orang macam tu. Tak tahu ke aku cuti ni, nak juga bagi kerja, contoh. Memang tak sepatutnya, tapi cuba jangan berkira. Cuba, daripada aku tak ada buat apa, tak apalah aku tolong kau. Cari kerja. Walaupun di waktu kita bercuti kerja, cari kerja, cari kerja, cari kerja. Masya Allah, anda akan merasakan quality time dan anda akan merasakan, aku buat macam-macam kerja siang hari, tapi sempat je nak buat yang tu. Ada orang memilih berehat-rehatan sahaja. Tidur, rehat, tidur, rehat, tidur, rehat. Sahabat-sahabat dalam hati Allah. Apa yang dia dapat? Dia tak dapat apa-apa. Masya Allah, sahabat-sahabat. Ustazah ada istilah cuti. Betul, Arfazila Anas. Saya tergini-gini nak tengok tulisan tu. Jadi pening kepala. Siapa suruh pakai tudung cayak-cayak kala ni? Nak pakai tudung pakat-pakat sikit. Putih atas putih. Oh, maknanya anda pun tak boleh nak baca sangat dengan efek tudung Ustazah. Maka saya kena buat uniform lah. Asal nak live last tahzan je kena pakai tudung hijau. Apa ni? Merah. Hitam macam tu ke? Tak nampak sangat ya. Nampak baik. Masya Allah, Masya Allah. Akak duk panggil-panggil tak nyahut. Aina Ismail, kenapa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Dapat letih badan. Betul Rosni Mahmud. Orang yang tidur siang hari betul dapat letih badan. Betul ke? Saya salah respon. Jadi sahabat-sahabat Fauziah G ke Fauziah? Alamak, tak sampai hati nak sebut. Ustazah baca tadi Fauziah G. Salah Fauziah G Ustazah, ya Allah. Nora Johan suruh Ustazah tukar tudung sekejap sampai hati. Takkan nak ni nampak kot tak ya. Maknanya anda pun terganggu Okey, tak apalah tudung gelap-gelap Ustazah. Tudung gelap-gelap. Itulah dia kena macam ni. Macam ni nampak kan tulisan? Takkan nak macam tu kot. Okey, teruskan. Betul lah kan, anda pun nampak macam tu lah. Sebab Ustazah nampak macam tu. Ya, tak boleh baca. Alah, kesiannya. Tahu kenapa hari ni saya pakai tudung ni? Jadi boleh tak kita macam ni? Sekejap nampak kan? Jadi Ustazah macam ni. Okey ke? Saya keluar muka sikit je. Saya nampak jelas banyak tidur, penat Ustazah, jadi lagi mengantuk. Ya Ustazah, boleh tak hari ni kita buat tahzan macam ni? Tidur siang jadi lesu. Betul? Nampak komen yang mula naik je. Apa maksudnya tu? Nur Suhaila. Jubah tadi cantik cik. Makasih cik. Baju yang Ustazah jual tu. Baju Turki. Tulisan putih. Sama nak ni. Kak Amy kenapa kelakar? Akak boleh nampak jelas. Tudung cerah sangat Ustazah. Sekejap saya nak ni ngintai-ngintai je Ustazah. Boleh tak macam ni? Saya tak kisah saya penat badan sikit. Okey, jadi okeylah kan. Hari ni pengumuman hari ni latahzan kita lain sikit. Sebab Ustazah pakai tudung orang tak nampak tulisan. Okey, sopan lah, tak payahlah macam tu Ustazah, kesian pula. Umur redha. Okey, setakat mana Ustazah tahan Nanti kita tukar balik posisi. Baik, kita pergi menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat pada siang hari. Anda tolong jawab tahu kalau ada orang baru masuk duk sebut, kenapa Ustazah sengit-sengit pula hari ni? Anda jawab. Ustazah dah tak larat nak jawab dah. Betul Arfazila Anas, yang penting dengar suara. Share sikit baju tu. Tak ada saiz Kak Amy semua saiz XL. Tak payah tanyalah saiz apa, kena besarkan tubuh dulu baru ada. Saya ada baki 4 ke 6 helai macam tu. Baju daripada Turki. Sibuk nak tunjuk baju pula. Baju yang Cikgu Farah dengan Kak Yanti pakai semalam dalam live demi ummah kerana Allah. Kenapa Sarima? Sakit tengok Ustazah. Tak apalah, yang penting nak dengar apa yang Ustazah sampaikan. Betul. Okey, betul-betul badan lesu kalau tidur siang. Baik, terbaik. Jadi yang menonton ni insya-Allah muslimin muslimat dirahmati Allah adalah orang yang ramai bersetuju tidur siang ni sebenarnya jadi lemau. Bahasanya tidur siang ni sebenarnya jadi lemau. So no tidur siang. Kecuali macam tadilah kita terpaksa mungkin ketidaklaratan. Jangan biasakan ketidaklaratan. Ada ke bahasa macam tu?
Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat pada siang hari, sebab dalam Al-Furqan ayat 47 Allah berkata waja'alan nahara nusyura, dan dia telah menjadikan siang untuk bangun berusaha. Bangun berusaha. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak apa Wan Radia, selagi boleh insya-Allah. Kefrizul, amboi nak kena tau Kak Rifkah ni. Nampak kurus sebab tinggal separuh. Terasa ai. Sabar je lah. Tak, Ustazah tak kecil hati dah, memang hakikatnya begitu. Alhamdulillah, baik, janji dapat dengar kan. Yang kelima, mengurangkan minum-minuman yang membuat terjaga, seperti kopi dan teh sebelum tidur. No. Kami mengadu kepada kekasih kami sepanjang malam hari. Mereka berkata, betapa pendeknya malam kami. Semua itu kerana tidur telah melelapkan mereka, namun tidak melelapkan mata kami. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, orang yang hebat akan merasakan siang ini penuh nikmat. Kerana apa? Boleh digunakan untuk beramal solehat. Alhamdulillah. Dan kalau malam tu digunakan tidur sepanjangnya tanpa bangun untuk kita melakukan amal solehat, walaupun sedikit, sebenarnya inilah orang yang kerugian. Sebab banyak dalil yang menyatakan muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah suruh kita beribadah pada malam hari, walaupun malam hari itu adalah untuk istirahat. Tapi qumil laila illa qalila, kita jadikan malam itu untuk kita beribadah, walaupun tak mampu banyak, buatlah sedikit insya-Allah. Pahitnya dosa akan menafikan manisnya ketaatan. Pahitnya dosa akan menafikan manisnya ketaatan, manisnya keimanan, dan nikmatnya kebahagiaan. Masya Allah, kita nak jadi orang yang taat, kita nak hidup dan mati dalam iman, kita nak bahagia. Tetapi semua kemanisan akan taat, kemanisan akan iman, kemanisan akan bahagia menjadi pahit. Kerana apa? Kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi taat kita penat, jadi orang beriman kita kata macam duduk dalam penjara. Kita memilih bahagia tetapi yang datang adalah derita. Kenapa? Mengapa? Kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Anda tolong jawab soalan Kak Salina Salihuddin. Kak Salina, saya kena dera hari ni tau. Dosa je Ustazah. Anak murid tak suruh sahabat-sahabat, Ustazah yang nak duduk macam ni. Cuba jawab dekat Kak Ina pasal apa. Pahitnya, ini dah baca dah. Ibnu Taimiyah mengatakan, maksiat akan menghalangi hati untuk dapat menjelajahi ruang tauhid alam keesaan Tuhan. Kata Allah dalam surah Yunus ayat 101, Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah, patut tak nampak dari tadi sahabat. Katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah, yang ada di langit, yang ada di bumi, semua tanda-tanda kebesarannya Allah. Okey, tak larat dah. Lenguh cik, lenguh. Okey, nantilah anda baca balik. Aduh, lenguh, sakit dah pinggang. Konon nak tunjuk aksen. Jap, bersila jap atas kerusi. Nak tahu sebab apa bersila? Kaki dah sejuk, kaki tak pakai stokin. Meja ni belah sana ada lubang untuk julur kaki. So kaki kena aircon sejuk, kena angkat kaki. Macam main intai-intai pula Ustazah. Baik sahabat-sahabat, hari ni saya memang nak baca juga bab 118. Jauhilah maksiat. Bab 118, jauhilah maksiat. Okay, kita habiskan insya-Allah. Allah. Tadi kita disuruh melakukan tips-tips yang berikut untuk mengelakkan kegelisahan. Kemudian bab itu, bab 117 berakhir dengan pahitnya dosa akan menafikan manisnya ketaatan. Anda faham tadi saya dah jelaskan. Now kita nak jauhkan diri kita daripada maksiat. Masya Allah, Masya Allah. Kita orang yang ada akal,
Kita bukan tak tahu yang mana pahala, yang mana maksiat, yang mana mengundang dosa. Baik. Perkara-perkara berikut adalah di antaranya: satu, seseorang hamba akan terhijab dengan Tuhannya kerana maksiat. Wa na'udzubillah min zalik. Seseorang hamba akan terhalang dengan Tuhannya kerana melakukan maksiat. Kenapa kita merasa jauh dengan Allah? Allah tak pernah tinggalkan kita, tapi kita yang lari jauh daripada Allah. Allah suruh kita mengumpul pahala, tapi dosa yang kita kumpul. Allah suruh kita berlari mendekat kepada Dia, tapi bila Allah datangkan ujian tanda sayangnya Allah dan Allah nak dekat kepada kita, kita yang lari daripada ujian itu. Anda faham? Seseorang hamba akan terhijab dengan Tuhannya kerana maksiat. Jadi jangan sengaja buat maksiat. Hindarkan terlupa. Saya ni terbuat maksiat lah ustazah. Terbuat maksiat lah ustazah. Boleh ke macam tu? Allahu Rabbi, bukan kita tak tahu benda aku nak pergi ni tempat maksiat ke bukan? Benda aku nak ambil ni benda yang bermaksiat ke bukan? Bukan kita tak tahu. Tapi sebab kita tewas dengan hasutan syaitan. Kita tewas dengan bisikan nafsu. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab tu Allah sebut supaya menjadi pengajaran kepada kita dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Apa kalimah lamahjubun? Daripada huruf ha jim ba. Terhijablah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhijab, terhalang daripada melihat Tuhan mereka. Allah sebablah sahabat-sahabat. Semua orang beriman, orang-orang soleh mengimpikan nak tengok Allah bila kita dah mati nanti. Nak jumpa Allah. Nak jumpa Allah sangat-sangat. Tapi rupa-rupanya ada orang yang terhijab daripada dipertemukan dengan Tuhannya. Allah hanya nak jumpa orang-orang yang cantik amal solehnya, yang diterima dengan pahala yang menggunung tinggi Allah terima. Tetapi kita perasan je kita buat baik, rupa-rupanya tak diterima amal itu oleh Allah dek kerana penyakit-penyakit hati. Khususnya kita tak ikhlas ketika melakukan satu-satu perkara amal soleh. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Suratul Mutaffifin ayat 15. Sangat takut. Yang kedua, maksiat akan menjauhkan seseorang hamba dari penciptanya, kerana apabila buruk perbuatan seorang hamba, dia cenderung akan selalu berburuk sangka. Allah. Ada ramai orang tanya saya, Ustazah, macam mana kita nak hindarkan diri daripada selalu berburuk sangka, Ustazah? Masalahnya kita memang kenal dia tu. Dulu dia tu memang orang jahat. Susahlah rasanya nak buang karakter yang buruk dia tu. Susahlah kalau dah dulu jahat, sekarang pun mesti jahat. So kita mula bersangka-sangka. Rupa-rupanya orang yang suka bersangka buruk kerana bermula dengan maksiat yang dia lakukan. Hindarkan diri daripada maksiat. Macam mana Ustazah nak jadi orang yang selalu bersangka baik? Ustazah selalu pesan sangka baik pada Allah, sangka baik pada seluruh hamba Allah. Faham? Rupa-rupanya ada orang yang mudah bersangka baik, tapi kita asyik bersangka buruk. Dah dapat jawapan petang ni, kerana maksiat akan menjauhkan seseorang daripada penciptanya. Kerana apabila buruk perbuatan seorang hamba, dia cenderung akan selalu melakukan buruk sangka. Anda faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Takutnya kita. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, maksiat akan membuat pelakunya selalu bersedih. Allah. Kenapa saya nak nangis? Kita duk study kitab Latahzan. Kita hari ni dipilih Allah sampai kepada 118. Khususnya anda yang istiqamah. Bukan mudah nak sampai ke tahap ni. Orang yang start awal dulu beli kitab beria-ria, ada yang dah tutup kitab dah, left group dah.
Ustazah tak tahu namanya satu persatu. Mungkin dulu dia cakap benda sama je, simpanlah kitab ni. Tak ada dah. Dulu dia tu macam ada, sekarang tak ada. Kita dilarang untuk berburuk sangka. Tapi kalau dia sengaja, kenapa ya cepat sangat cemuih? Orang Kedah. Apa Kak Hamidah Saad? Cemuih itu apa? Kak Mazni Ahmad ada ke? Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab itulah ya, kita belajar la tahzan, jangan bersedih. Tapi kita selalu rasa sedih. Ustazah, saya dah belajar dalam tahzan. Semua bab saya dah belajar. Saya follow, tak pernah tinggal hari-hari. Tapi kenapa saya masih sedih? Maksiat akan membuat pelakunya selalu bersedih. Sahabat, tolong jangan faham maksiat ni orang berzina saja. Maksiat ni kita orang Melayu faham jangan buat maksiat. Maksiat tu konon boyfriend, girlfriend jalan berdua-duaan, kan, kemudian sanggup, yalah, macam-macam lah benda haram yang Allah tak suruh buat, dia buat. Ada apa ni, cinta buta, kan, cinta itu buta. Bila dah cinta, tak ingat dah boyfriend ajak pergi tempat gelap pun ikut je. Yang penting orang tak nampak. Setan duk dorong lagi. Itu je maksiat yang kita nampak. Apa maksiat sebenarnya? Benda yang Allah larang, itulah yang kita buat. Maksiat. Kalau Ustazah cakap, kan, Ustazah jumpa orang yang memang tak solat. Tiba-tiba Ustazah kata, Alhamdulillah. Tiba-tiba Ustazah kata, Izan, Nurliza Zakaria, Era Hasan, selalu duduk nak sebut Hayaini Anwar, Sarina Salihuddin. Masya Allah, contoh Ustazah kata, tu orang buat maksiat. Lepas tu Kak Salina pun kata, maksiat apa Ustazah? Pakai tudung elok tu, duduk kat masjid tu. Jadi Ustazah kata, saya kenal dia, kan. Dia duduk je kat masjid tu, Kak, tapi dia tak pernah sembahyang. Saya tahu dia memang tak pernah sembahyang. Itu juga adalah pelaku maksiat. Kerana dia melakukan sesuatu perkara yang Allah marah, Allah larang, itulah yang dia buat. Faham ya? Jadi maksiat akan membuat pelakunya selalu bersedih. So kenapa Ustazah sebab hari ni? Ustazah cakap, ya Allah, rupa-rupanya yang aku duk sedih ni sebab aku tak berpisah lagi dengan maksiat. Aku duk ulang, aku dah tahu benda tu maksiat, benda tu dosa, tapi aku masih buat. Sebab tu datang benda sikit, kan. Allah, kadang-kadang sedihnya kita sebab apa ya, sahabat-sahabat muslimin-muslimat? Sedih apa? Makan biskut jatuh, sedih sampai berhari-hari. Kenapa Kak Sugut? Sedih Ustazah hari tu makan biskut jatuh atas lantai. Ya Allah, sabar je lah. Bukan siapa pun yang jatuh. Biskut dah tak ada rezeki, elok lagi ambil makan, ngap, selesai. Kalau memang dah kena kotoran dan sebagainya, muslimin-muslimat dirahmati Allah, nak sedih apa ke benda, beli je lah, secongek je harganya, bukannya RM10 pun. Kan, benda kecil pun Allah, hai, sedih, kan. Kadang-kadang mati apa, mati kucing. Allah, Ustazah nak cakap ni marah pula pencinta kucing. Pencinta kucing, kalau kucingnya mati memang sedih sungguh, muslimin-muslimat. Tapi Ustazah bercakap cara orang yang bukanlah benci kucing, tapi Ustazah tak bela kucing, kan. Jadi maksudnya, kita tak faham, alah yang sedih sangat ni. Kadang-kadang Allahu Akbar, apa, mak free dapat kenduri kahwin ke apa, jatuh, Allah, sedihnya tu macam laki bini mati. Kan, macam itulah. Jangan mudah sangat bersedih. Rupanya orang yang mudah sangat bersedih, kata kitab ini, Masya Allah, tabarakallah, adalah orang yang berbuat maksiat kerap. Masya Allah, Sofi Imir, sabar je lah, kan. Zainah Buyung, Siti Rusnani Tajuddin. Okey, kata At-Taubah ayat 110. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim. Bangunan-bangunan, yakni Masjid Dirar yang mereka dirikan itu, setelah dihancurkannya, menjadi pangkal kesedihan dan penyesalan dalam hati mereka, yakni kaum munafik. Mereka nak membina Masjid Dirar. Kalau kita ziarah Masjid Quba, kita akan cerita bawa jemaah umrah, inilah masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah. Ada kaum-kaum munafik yang anti dengan Rasulullah ni, nak bina masjid, nak menandingi Masjid Quba. Itulah dia Masjid Dirar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi membinanya bukan atas dasar takwa. Masjid Quba dibina
ussisa 'ala taqwa, atas dasar takwa. Rasulullah tak ada niat lain, tujuan untuk menyatukan. Tapi mereka nak lawan Masjid Quba, nak lawan apa yang Nabi buat, mereka bina Masjid Dirar. Rupa-rupanya berlaku perkara-perkara yang menyebabkan mereka sedih. Kerana apa? Sebab mereka bina masjid tu dengan niat untuk saling bersanding pula dah, bertanding, nak dapat nama, nak dapat kehebatan. So, begitulah AJK masjid contoh. Kenapa kita saling nak, kenapa orang datang masjid dia ramai kenapa tak datang masjid kita? Hey, kita buat program tu tujuannya untuk apa? Menyatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan siapa datang masjid aku je orang baik, siapa datang masjid lain itu orang jahat. No, sahabat-sahabat, kita membina masjid ussisa 'ala taqwa. Contohi Nabi membina Masjid Quba, bukan mencontohi orang-orang yang membina Masjid Dirar. Ada niat-niat yang tak baik, itulah dia sebenarnya pelaku maksiat. Orang lain tak tahu, nampak gah masjid, wah, tapi hatinya ada jahat nak menentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda nampak kita merancang, Allah juga merancang. Allah tahu siapa yang tak baik hatinya di kalangan kita, Allah akan gagalkan. So just do it. Buat apa saja perkara yang Allah suka, betulkan hati anda. Anda tidak akan digagalkan oleh Allah. Faham ya? Jadi sahabat-sahabat, kita nak buat projek apa pun, hari ni Ustazah nak umumkan Umrah 29 Januari bersama dengan Ustazah Zai habis, full book. Tapi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, sebab Ustazah tak berani nak janji begitu, begini, kita cuma ada niat, ya Allah tolong aku, bantu aku nak buat yang terbaik ya Allah. Maka Ustazah cakap dengan lafaz Bismillah, jom kita buat lagi satu tarikh. Untuk apa? Supaya kita dapat manfaat bersama. Rupanya orang duk rebut tarikh tu sebab ada beberapa hari awal Februari tu cuti raya Cina. Jadi kita fahamlah, Ustazah, anak saya nak ikut sekali sebab dia dapat cuti panjang. Okay, Alhamdulillah, dengan izinnya Allah, semoga next dan next Allah permudahkan juga. Jadi sahabat-sahabat, taklah kita nak kata okey close, tutup. Tak, ada kaedah-kaedahnya yang lain. Cuma Ustazah tak berani nak war-warkan awal. Okey, 29 Januari kita bawa sekian ramai. Aksen ke main. Padahal habuk pun takut sahabat-sahabat muslim-muslimat. So kita buat pelan-pelan. Kalau Allah izinkan, itu baik untuk dunia dan akhirat kita. Allah akan permudahkan untuk kita open lagi, insya-Allah. Okay, sahabat-sahabat, tolong bantu Ustazah untuk sebar-sebarkan. Sebab yang tak berkemampuan ataupun yang masih berhalangan, seperti tadi datang kursus umrah Ustazah, Masya Allah, Ustazah tabik spring dengan orang yang belum cukup duit, teringin nak pergi, tapi entahkan bila nak sampai, tapi dia datang kursus umrah. Wallahi hati Ustazah sangat berbunga. Ya Allah, permudahkan urusan dia. Ya Allah, segerakan dia dapat sampai ke Tanah Suci. Dia tak mendaftar mana-mana package, dia teringin tapi dia tak mampu, tapi dia dengar ilmu. Masya Allah, semoga asbab kesungguhan dia ni dipermudahkan olehmu. Ini cara sangka baik kita dengan seluruh hamba Allah. Sebab bukan semua orang berkemampuan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Okey, faham ke? Baik, yang keempat, pelaku maksiat merasa takut dan bingung. Patutlah dalilnya orang Melayu yang berani, yang berani kerana benar. Berani kerana benar. Maksudnya dia berani sebab dia buat benda betul. Orang yang takut-takut ni sebab dia buat benda yang salah. Pelaku maksiat merasa takut dan bingung. Itu yang Ustazah selalu sebut al-mengongi. Kan, sahabat-sahabat? Apa kata Allah dalam Ali Imran 151? Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billah. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut Allah. Orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah datangkan dalam hatinya rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah. Okay, antara maksiat yang besar adalah mempersekutukan Allah. Engkau mengatakan pekerjaan engkau hebat, engkau mengatakan gaji kau besar dan kau hidup dengan senang. Tak.
kamu sedang mempersekutukan Allah. Yang beri rezeki Allah, yang beri sihat Allah. Tapi mu kata, kalau tak ada duit aku tak terbina lah masjid tu. Jangan pernah sombong. Terkadang di situ ada kalimah-kalimah yang menyebabkan kita melakukan perkara syirik. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham Nizahani? Siapa lagi faham sangat? Nak sangat Ustazah, sebab tu Ustazah kata, kan itu yang perkara semoga kalaunya Ustazah Zain ni bukan kalau yang Nabi sebutkan. Tak baik cakap kalau. Tak baik cakap kalau tu, kalau yang kecewa. Kalaulah aku tak pergi tu tadi, mesti aku tak aksiden. Itu kalau yang Islam larang. Tapi Ustazah nak cakap macam ni, kalaulah saya kaya, saya nak bawa semua sahabat Latahzan pergi berumrah. Ya Allah sahabat, sebut ni pun macam, hei Tuhan, Allah je yang tahu betapa hati saya nak bawa semua orang ke Baitullah. Bahkan berangan-angan, kalaulah aku kaya, ya Allah, aku nak bawa semua orang ke Mekah. FOC, macam itulah, berangan. Berangan is free. Tapi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kenapa Allah tak bagi? Sangka baik dengan Allah. Allah tahulah siapa aku ni. Tak payahlah kaya, baru on the way nak kaya pun kadang-kadang dah belagak manusia ni. Belum kaya, baru on the way nak kaya dah lupakan Allah. Jadi Allah tahu kenapa engkau tak payahlah nak macam tu sangat. Kalau engkau kaya, engkau ni manusia yang lupa orang. Syukurlah engkau jadi orang tak berapa nak kaya. Ingat dekat orang. Contoh sahabat-sahabat, sebab Allah Maha tahu. Kita berniat baik, tapi kadang-kadang macam susah je nak buat. Tapi kadang-kadang kita bukannya mampu mana pun, tiba-tiba mampu je kita membawa, menggembirakan orang lain. Macam tu. Baik, kelima, kehidupan pelaku maksiat menjadi susah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Jangan buat maksiat. Sebab Allah dengan kerasnya, siapa buat maksiat, kehidupan dia akan sempit. Pandemik, kita sakit, tapi orang yang tak terlibat dengan maksiat, insya-Allah dia bahagia. Apa antara maksiat? Pandemik, just stay at home, handphone kat tangan, laptop terbuka, mak ayah tak nampak, tak apalah tengok video lucah. Daripada tak ada benda nak buat, tengok je lah video lucah. Akhirnya beberapa bulan dia jadi ketagih. Anda tonton, dengar hari Khamis depan ni, sahabat-sahabat, Allahu Akbar, seorang budak muda mengakui ketagih pornografi. Betul ke Ustazah sebut ni? Takut makhraj lari lagi. Allah sahabat-sahabat, kenapa? Alah Ustazah, saya bukan kacau orang pun, saya seorang-seorang je tengok video lucah tu. Kau kata kau tak kacau orang? Percayalah bahawa Allah yang sebut kehidupan pelaku maksiat menjadi susah. Engkau gunakan mata engkau untuk bermaksiat. Lepas tu engkau tanya Allah, gaji engkau banyak tapi hilang berkat. Engkau rasa engkau boleh hidup senang, tapi kenapa hati engkau tak tenang? Jawapannya, sebab engkau buat maksiat. Maka Allah susahkan hidup engkau. Dalilnya apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Okey? Yang keenam, hati pelaku maksiat akan mengeras sekeras batu. Allahu Akbar. Kita berdoa, ya Allah, lembutkan hatiku, ya Allah, lembutkan hatiku. Tapi keras hatinya. Rupanya kerana dia melakukan maksiat. Apa dalilnya Ustazah? Al-Ma'idah ayat 13. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Siapa yang keras hatinya? Yang susah nak berpisah dengan maksiat. Bahkan duk buat lagi, duk buat lagi. Wa na'udzubillah min zalik. Ketujuh, wajah pelaku maksiat akan menjadi hitam muram. Sebab tu tak payah ku putih. Marah pula si Polan kalau Ustazah nyanyi ku putih macam tu kan. Duk beli produk macam-macam. Ustazah jeragat lah Ustazah, parut jerawat saya ni hitam lah muka. Biak pi kat dia. Makin tua memanglah makin keluar benda-benda tu semua. Biak pi kat dia. Jaga hati, jangan bermaksiat, supaya walaupun jeragat, jerawat, kusam kulit, kata tak berapa nak pergi spa, umur dah 60 tahun baru nak pergi spa.
Lepas tu pakar kecantikan kata, kulit kusam ni kak, kita ada produk ni, belilah. Berapa dia harga dia? Kan RM400 je telan Elio. RM400 saya boleh bayarkan yuran tahfiz cucu saya nak hafal Quran. Tak apalah, bulan ni saya tak bayar yuran lah, saya nak beli produk nak bagi putih. Stres pula tak putih, saya tak macam pakai Clorox bagi putih. Sahabat-sahabat, kita kadang-kadang rasa macam membazir nak pakai duit banyak-banyak untuk produk itu, produk ini. So, banyakkan hindar diri dari melakukan maksiat. Kalau banyak melakukan maksiat, wajahnya akan berlaku muram, kusam, hitam. Dan nanti dia bangkit di mahsyar dalam keadaan ada pun orang-orang yang hitam muram mukanya. Kepada mereka dikatakan, mengapa kalian kafir? Siapa kafir, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Subhanallah, Yasmin Yaakob. Tahajud is krim kusam. Kak Yasmin, jom kita buat produk Kak Yasmin. Kan Ustazah buat apa boleh je, senang je nak buat produk sahabat-sahabat. Bubur stiker Ustazah Zai kat depan, krim kusam. Kak Yasmin punya idea krim kusam. Kan? Kusam krim, apa ayak mineral je Ustazah. Nak ambil uduk dengan ni, hang pi tahajud Qiyamul buang maksiat, insya-Allah hilang segala kekusaman, kehitaman. Sekian dimaklumkan. Okey sahabat-sahabat. Baik, kita dah baca beberapa ayat Quran. Sekarang, adanya sikap benci yang demikian kental di dalam hati setiap makhluk terhadap pelaku maksiat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, masya-Allah. Ni kita baca laju An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqulu marru bi janazah fa athnau 'alayha khairan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat, thumma marru bi ukhra fa athnau 'alayha sharran fa qala wajabat, fa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ma wajabat, qala hadha athnaytum 'alayhi khairan fawajabat lahu al-jannah wa hadha athnaytum 'alayhinna sharran fawajabat lahun nar antum syahadaullahi fil ard. Apa benda Ustazah cakap ni? Jom kita tengok terjemahan. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Apa benda yang Nabi duk sebut? Fawajabat, fawajabat, fawajabat. Baru mula baca buku dakwah penuh ukhuwah. Oh Niza, terima kasih. Kan Ani Batrisha, good idea kan? Krim kusam. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Setuju. Tengok ramai yang share. Setuju. Tahajud is awet muda. Buat. Tak mampu buat berbelas-belas rakaat, just start 2 rakaat. Usalli sunnat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Di malam hari. Nehi. Tak ada tahajud di siang hari. Bertiba je. Bangun pagi. Tidur hari Sabtu Ahad ni sampai pukul 11 pagi. Ambil uduk lah. Solat duha. Lepas solat duha, usalli sunnat tahajudi. Kenapa hang solat tahajud pukul 11 pagi ni? Saya kan dah tidur tadi Ustazah, jadi saya bangun, saya tahajud lah. Lepuk kan? Tiba je buat. Nabi SAW tak buat macam tu. Tahajud di malam hari, bukan siang hari. Suka hati je nak ubah-ubah. Hang malas nak bangkit malam hari, hang pergi buat tahajud di siang hari. Tak apalah Ustazah, sahabat Nabi kalau tertinggal solat sunat, dia qada tau. Mereka qada sebab mereka dah merasakan tahajud tu wajib bagi mereka. Ada waktu je kadang-kadang mereka betul-betul tertidur dan terlupa, maka ada sahabat mengqadanya. Kita tak pernah buat tahajud tu, tiba-tiba nak qada, tiap-tiap hari qada. Mu ingat Allah nak terima. Ni nak marah lah, ni nak marah. Minta maaf. Kadang-kadang hari Sabtu ni macam orang yang di luar kebiasaan yang join. Minta maaf. Dekat TV tadi macam sopan sikit, kat Masjid Negara macam sopan sikit. Ini page Ustazah Muzayyana. Dia memang kadang-kadang dia terlupa, dia kena sopan sikit. Jadi yang sebenarnya yang join ini, anda dengar aku saya cakap pelan-pelan macam ni. Sebenarnya yang join ini adalah sahabat-sahabat La Tahzan. Sahabat-sahabat La Tahzan. Masya Allah, tabarakallah, istiqamah dalam kebaikan. Daripada Anas bin Malik, dia berkata, pernah ada beberapa orang yang mengusung jenazah lalu di hadapan Nabi dan para sahabat. Para sahabat lalu mengakui kebaikan jenazah itu. Nabi SAW bersabda, pasti
wajabat, maknanya wajib bagi dia, pasti. Kemudian setelah itu lalu lagi beberapa orang dengan membawa jenazah yang lain. Para sahabat pun mengakui keburukannya. Tadi nampak satu jenazah lalu, sahabat kata dia ni lah orang baik, dia ni belau. Nabi dengar sahabat bercakap tentang kebaikannya. Nabi kata wajabat. Ada satu jenazah lalu, orang bercakap tentang keburukannya. Nabi menjawab wajabat. Lalu Umar Al-Khattab bertanya, apa yang pasti? Apa wajabat ya Rasulullah? Baginda bersabda, jenazah yang pertama kalian akui kebaikannya, maka pasti dia akan masuk syurga. Manakala yang lain kalian akui keburukannya, maka pasti dia masuk neraka. Maksud Nabi nak bagi khulasah pada kita, kalian adalah saksi-saksi Allah di buminya. Mata kita nampak orang buat baik, akui kebaikannya. Mata kita nampak orang buat buruk, sahabat-sahabat, biasa kan manusia bercakap tentang keburukan orang. So, Allah Maha tahu apa yang kita buat, tapi kita ni sebenarnya menjadi saksi juga kepada orang lain. Faham kita tak boleh nak bohong, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sehari dua bolehlah berlakon. Ni dah hari-hari lah tahzan. Macam mana nak skema-skema lagi? Macam mak bercakap dengan anak-anak lah, kan? Hari pertama, kedua lah tahzan dulu kan sopan kan. Bila dah 100 lebih muka surat ni, memang ustazah sayang anda. Kena cakap juga. Yang ke-8, pelaku maksiat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan rezeki. Nampak? Kenapa rezeki aku susah sangat ni ya Allah? Anda cek. Orang yang biasa buat maksiat, susah nak dapat rezeki. Macam-macam jenis maksiat. Bukan saja bermaksiat di luar rumah, dalam rumah. Masya Allah, bukan maksiat dengan orang lain, tapi kadang-kadang dengan pasangan hidup sendiri, dengan ibu dan ayah sendiri. Allahu Rabbi. Suratul Maidah ayat 66. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum, yakni Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka daripada Tuhan mereka, nescaya mereka akan mendapat makanan daripada atas mereka dengan menurunkan hujan. Itu rezeki dari Allah. Dan daripada bawah kaki mereka dengan ditumbuhkannya tanaman dan buah-buahan. Ini zaman sesuai dengan zamannya Nabi. Rezeki Allah turun dari langit, rezeki Allah keluar daripada bumi. Sebab tu ada orang yang boleh kaya raya dengan sumber air, ada orang boleh kaya raya dengan sumber tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Allah tak sebut anda boleh ada rezeki kaya raya dengan bangunan KLCC? Kalau Allah sebut macam tu dalam Quran, apa orang dulu kata? Apa KLCC? Jadi Allah sebut tentang rezeki yang turun dari langit, rezeki yang keluar dari bumi. Orang duduklah dalam alaf mana pun semuanya faham. Faham ya? Pelaku maksiat akan mendapat murka Tuhan. Nilai keimanannya yang menurun dan mengalami musibah dan kesedihan. Pelaku maksiat akan mendapat murka Tuhan. Nilai keimanannya menurun dan mengalami musibah dan kesedihan. So berhentilah berbuat maksiat. Faba'u bighadabin ala ghadab. Al-Baqarah 90. Oleh sebab itu mereka mendapat kemurkaan sesudah mereka mendapat kemurkaan. Masya Allah. Kemurkaan Allah maknanya kesusahan bagi dia, bertimpa-timpa. Ini yang lepas jatuh timpa tangga, lepas tangga timpa, shilling timpa, langit timpa. Kerana apa? Kamu mengundang murkanya Tuhan dengan melakukan maksiat. Allah, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Rahna ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa-dosa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Yang kita susah sangat nak dapat hidayah dari Allah. Sebab apa? Sebab kau masih stay dengan maksiat. Allah tak suka kau buat macam tu. Kau minta hidayah Allah, kau minta rahmat Allah, tapi kau tak berhenti berbuat maksiat. Allah, sahabat-sahabat. Terakhir Baqarah 88.
Wa qalu qulubuna ghulf. Ghulf. Ada orang kata, Ustazah ni macam nak baca ni Ustazah, golf ke? Bukan golf. Golf tu nanti kan ada orang yang kata, Ustazah, orang yang suka main golf tu golongan orang lupa family. Marah acik-acik yang suami dia main golf kan. Suami acik-acik yang main golf ni tak pernah lupa family. Tahu sahabat-sahabat. Lepas tu dia baca, wa qalu qulubuna golf. Apa hal pula golf ni? Golf kan? Golf, lam, lepas tu masuk fa. Kalau kuliah tajwid ni kelakar sungguh tengok mulut. Susahlah Ustazah. Ghul boleh, ghuf boleh, bukan ghuf tapi golf. Ada kawan dia tegur kan, rupa-rupanya ghulf. Masya Allah, tabarakallah. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Siapa mereka itu? Para pelaku maksiat. Jadi 2 bab hari ini kita belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tolong jangan bersedih. Lakukan tip menjauhkan kegelisahan. Dan tolong dengan sangat, wahai semua insan yang saya sayang kerana Allah, berhenti melakukan maksiat. Wa ima dalam bidang apa pun, Allah tahu engkau sengaja buat maksiat. Maka patutlah rezeki sempit, patutlah rasa susah, patutlah rasa menderita jiwa, patutlah rasa dah tacap macam-macam kat muka masih rasa tak cantik. Jiwa tak tenang. Sebab apa? Masih tak berpisah dengan maksiat. So orang lain buat maksiat, kita jangan pelik. Jangan kita yang buat maksiat. Sebab sangat pelik. Kerana apa? Dah tahu tentang pelajaran hari ni, tapi masih cinta maksiat. Wa na'udzubillah min zalik. Bukan sahabat-sahabat la tahzan. InsyaAllah sahabat-sahabat la tahzan dijaga Allah, kerana kita sibuk nak menjaga agama Allah dan memburu redanya Allah. Amin. La tahzan. Innallaha ma'ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok Ahad, Ustazah ada kelas pukul 7 pagi. Close group. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Banyaknya. Lepas tu pukul 8.30, 9.30 tak boleh. Macam tak boleh je nak buat kuliah pagi besok. Ustazah cuba nanti Ustazah bagi tahu dalam page kita. La tahzan hari Ahad pukul berapa. Pagi Ustazah tak boleh, petang Ustazah pun ada kelas. Minta maaf sahabat-sahabat muslimin muslimat. Saya sayang anda kerana Allah. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi